semua, Assalamualaikum. Bersama saya Miss Ash dalam e-tuition. Okey, kepada siapa yang baru saja menonton e-tuition, saya nak kenalkan diri. Nama saya Miss Ash. Saya mengajar sains untuk tingkatan 3. Okey. So, apa yang awak akan belajar hari ini masih lagi dalam bab keradioaktifan. Dan apa yang saya ingin terangkan kepada awak adalah runut yang dihasilkan oleh 3 jenis sinaran radioaktif. Okey, sebenarnya video sebelum ni saya dah terangkan tentang 3 jenis sinaran radioaktif. Saya nak terangkan lebih terperinci, okey. Dan saya akan bagi tahu tentang unit pengukuran untuk radioaktif. Dan last sekali saya ingin terangkan tentang separuh hayat. Okay, so di akhir video ini itulah yang awak akan tahu. Okay, first, okay, 3 jenis sinaran radioaktif seperti yang saya dah cakap sebelum ni. Video sebelum ni kita ada alfa, beta, gamma. Dan untuk alfa, beta dan gamma, okey, runut yang dihasilkan oleh ketiga-tiga sinaran ini adalah berlainan. Okey, dan untuk pengetahuan awak semua, alfa dan beta sahaja yang bercas. Okey, alfa dan beta sahaja zarah yang bercas. Okey, alfa bercas positif, beta bercas negatif, dan gamma hanyalah gelombang elektromagnet yang bertenaga tinggi. Okey, dia adalah gelombang elektromagnet yang bertenaga tinggi. Okey, so apa yang saya lukis ini adalah runut yang dihasilkan dalam kebuk awan, yang dihasilkan oleh 3 jenis sinaran ini. Okey, kita tengok alfa dahulu. Okey, alfa runut yang dihasilkan adalah tebal, lurus dan juga sama panjang. Okey. Kemudian untuk beta, runut yang dihasilkan berbentuk begini. Dia adalah nipis, tidak lurus dan tidak sama panjang. Dia macam ikal-ikal sikit. Okey, kemudian gamma pula, runut yang dihasilkan pendek, nipis dan berselera. Okey, dia tak ikut haluan dia lah. Dia sangat berselera. Itu adalah gamma. Okey, faham? Senang je kan? Okey, kemudian saya nak bagi tahu tentang unit pengukuran. Okey, unit SI bagi keradioaktifan adalah becquerel ataupun dia punya simbol adalah BQ. BQ bersamaan dengan becquerel. Okey, ingat tak video sebelum ni saya pernah ceritakan tentang Anton Henry Becquerel. Ingat ke tak? Okey, siapa dia tu? Dia adalah cikgu kepada Marie Curie dan Pierre Curie. Dia suka mengkaji tentang benda yang menyala. Dia nak tahu satu benda tu boleh menyebarkan sinaran ke tak. Fluorescent. Dia suka mengkaji benda yang fluorescent. So dia mengkaji benda uranium salt ni lah. So dia juga yang percaya tanpa matahari uranium salt ni, dia percaya juga uranium salt ni dia menyimpan rays ataupun sinaran yang dia dapat daripada matahari. So tanpa matahari uranium salt ni tak boleh menyebarkan dia punya radiasi. Okey. Kemudian satu becquerel adalah bersamaan dengan 1 perebutan radioaktif per saat. Dan unit lain juga, ada unit untuk keradioaktifan yang lain. Kita juga ada Curie. Sempena nama Marie Curie dan Pierre Curie. Hebat kan dorang? Saya sebenarnya teringin nak nama saya ada dekat satu benda yang orang semua tahu. Faham tak? Macam ni lah. Simbol Curie. Cuba bayangkan Ash. Ash memang dah ada simbol Ash. Ashlina lah nama saya panjang. Macam tu. Berangan pula. Okay, so Curie ataupun dia punya simbol CI. Okay. 1 Curie bersamaan dengan 3.7 kali 10 kuasa 10 perebutan radioaktif per saat. Ini adalah dia punya persamaan. Okey, awak kena ingat. Okey, kena ingatlah. Okey, senang je, ada 2 je. Jangan risau, ada 2 je. Okey, nanti
1 becquerel bersamaan dengan 1 perebutan radioaktif per saat. 1 curie bersamaan dengan 3.7 kali 10 kuasa 10 perebutan radioaktif per saat. Senang kan guys? Okey, dan sekarang saya nak terangkan tentang separuh hayat. Okey, kalau first time awak dengar separuh hayat, apa yang bermain dalam kepala awak? Apa benda lah separuh hayat ni? Apa benda yang Miss Ashley merepek ni? Pernah tak? Okey, so apa itu separuh hayat? Dan separuh hayat ni ada dalam keradioaktifan. Okey, separuh hayat adalah masa yang diambil untuk bilangan atom radioaktif berkurang menjadi separuh daripada bilangan asal. Contoh, bilangan atom ada 10, separuh hayatnya jadi 5. Okey. Kalau ada 20, separuh hayat dia jadi 10. Bilangan dia berkurang separuh. Faham? Okey. Dan unsur radioaktif berbeza mempunyai separuh hayat yang berlainan. Setiap unsur radioaktif mempunyai separuh hayat yang berlainan. Semua tak sama. Dia ada separuh hayat yang berlainan. Okey? Faham? Okey, jadi kena ingat masa yang diambil untuk bilangan atom radioaktif berkurang menjadi separuh daripada bilangan asal. Okey, daripada bilangan asal. Contoh, daripada 10 menjadi 5. 20 menjadi 10. Macam itulah. Dan separuh hayat ni kerap sekali berlaku. Dia akan berlaku berterusan. Contoh, saya tunjuk contoh. Okey, 20 menjadi 10. 10 menjadi 5. 5 menjadi 2.5. 2.5 menjadi, dan seterusnya sampailah unsur-unsur ini habis, lenyap daripada muka bumi. Okey, dan setiap unsur radioaktif berbeza, mempunyai separuh hayat yang berbeza. Contoh dekat sini kita ada uranium 238. Okey, separuh hayat dia mengambil masa 5,000 juta tahun, which is sangat-sangat lama. Untuk pengetahuan awak, uranium itu adalah nuklear. Okey, so sebab itu kalau ada berlakunya penuklearan, okey, dekat satu tempat, banyak bayi-bayi yang lahir kemudian akan jadi cacat, tak cukup sifat. Sebab apa? Sebab radiasi tu masih ada dekat kawasan tersebut. Okay, kalau awak nak tengok pasal nuklear ni, awak boleh tengok cerita Pandora. 뭐 하려고 있는데요? 저 안에 사람들 여기 내비를 돌깁니까? 비상훈련을 가장해서 실내 대피령을 내리세요. 외부로 새는 정보를 차단해야 합니다. 연주야, 우리 식구들 데리고 멀리 피해라. 사고 사실을 숨기다니요. 원전 사고입니다. 원전 사고. 이랬으면 안 돼요. 파등 나가야 됩니다. 대여기는 대기는 없게 된다. 국민 여러분, 저희 정부는 솔직히 아무것도 할 수가 없습니다. 우리가 나서지 않으면 우리 가족들이 다 죽는 거야. Dia cerita pasal satu loji tenaga nuklear ni, okey, dekat Korean. So satu hari tu loji tu rosak kot. Dia punya mesin rosak sebab tenaga nuklear ni dia menghasilkan banyak haba. So cooler dalam loji tersebut, loji tenaga kuasa nuklear ni rosak. Jadi tak ada penyejuk lah. Apa jadi? Kilang tu meletup. So kawasan-kawasan dia pun terbabit lah. Dan ya, uranium 238 mengambil masa 5,000 juta tahun untuk separuh hayatnya. Okay, untuk plutonium
239 mengambil masa 24,000 tahun. Okay, karbon 14 mengambil masa 5,700 tahun. Polonium 209 mengambil masa 102 tahun. Iodin 131 mengambil masa 8 hari. Dan ada juga beberapa bahan radioaktif yang lain lah. Contohnya macam cobalt 60, cobalt 60 mengambil masa 5 tahun. Okay, natrium 24 16 jam. Okay, ni paling singkat. Dan kita juga ada strontium 93 mengambil masa 8 minit. Sekejap juga separuh hayatnya. Barium 143 bukan I love you 143 bukan. Barium 143 12 saat which is sangat sekejap saja separuh hayatnya. Okey, faham semua? Senang je kan? So awak kena ingat 3 jenis sinaran kita ada radioaktif. 3 jenis sinaran radioaktif kita ada alfa, beta, gamma. Alfa bercas positif, beta bercas negatif. Gamma adalah sinaran elektromagnet yang bertenaga tinggi. Okey, faham? Dan ini adalah runut yang dihasilkan oleh setiap sinaran dalam kebuk awan. Okey. Dan unit pengukuran adalah 1 becquerel bersamaan dengan 1 perebutan radioaktif per saat. Kemudian kita ada Curie. 1 Curie bersamaan dengan 3.7 kali 10 kuasa 10 perebutan per saat. Dan separuh hayat adalah masa yang diambil untuk bilangan atom radioaktif berkurang menjadi separuh daripada bilangan asal. Okey. Dan unsur radioaktif berbeza mempunyai separuh hayat yang berbeza bergantung kepada unsur tersebut. Okey, macam video sebelum ini, kalau awak perasan ada nombor-nombor dekat sini. Nombor-nombor ini adalah melambangkan bilangan nukleon yang ada, proton dan juga neutron yang ada dalam atom radioaktif tersebut. Okey, itu adalah bilangan atom yang ada dalam atom radioaktif tersebut. Okey, faham? Okey, so itu saja daripada saya, Miss Ash. Okey, semoga kita berjumpa lagi. Saya akan terangkan lebih banyak video kepada awak. Jangan lupa, video sebelum ni saya pernah cakap, jangan lupa pergi Pusat Sains Negara. Sebab apa? Sebab dekat situ awak boleh belajar tentang radioaktif. Okey, dia ada satu tempat awak boleh tengok tentang separuh hayat sahaja. Dekat situ lah awak belajar apa itu separuh hayat. Okey, macam mana separuh hayat berlaku. So saya sarankan kalau awak nak lebih memahami sains, pergilah Pusat Sains Negara. Okey, so itu saja daripada Miss Ash. Okey, jangan lupa subscribe, bagi thumbs up, turn on notification, follow kami di YouTube dan juga IG, dan tengoklah video-video kawan saya yang lain. Okey, so kepada yang baru tengok video ini, saya ada juga buat video-video yang lain lah. Saya nak awak tengok. Okey, dan kalau ada apa-apa komen, boleh komen dekat bawah. Kalau tak faham boleh tanya juga. Okey, so kalau ada apa-apa permintaan pun boleh komen dekat bawah ni. So itu saja daripada saya, Miss Ash. Semoga kita berjumpa lagi. Okey, bye guys.